Kajian menunjukkan bahawa individu yang mampu atau berkebolehan mengurus keuangan secara efektif dapat meningkatkan sosio hidup mereka. Menurut Benston 2004, 4 faktor yang menyumbang kepada kegembiraan dan kesejahteraan hidup kebanyakan budaya ialah kesihatan, status ekonomi, pekerjaan dan hubungan kekeluargaan. Individu dikatakan gembira apabila mereka sihat, bekerja, berkahwin dan mempunyai hubungan mesra dengan keluarga serta terjamin dari segi keuangan. Selain itu, dapat mengelak daripada berhadapan dengan kemelut keuangan. Wang begitu signifikan dalam kehidupan tetapi perlu diurus untuk meningkatkan kualiti hidup. Jutaan apresiasi saudara pengerusi, kombinasi kehakiman berintegriti, div-div kehormat yang dihormati. Seterusnya, hadirin yang diberkati dekat di hati. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebelum bahtera terus berlayar, izinkan saya mengupas tajuk pidato saya pada hari ini iaitu matlamat dan langkah-langkah perancangan keuangan. Langkah demi langkah kita jejaki untuk menggapai tingginya bintang. Perancangan keuangan kita kena pasti untuk mengawal belanjawan gemilang. Perancangan keuangan adalah segala yang berkaitan dengan mengurus kedudukan ekonomi atau keuangan seseorang individu dengan mengambil kira perkara-perkara yang ingin dilakukan seperti berkahwin, membeli aset seperti rumah atau kereta dan perancangan pendidikan anak-anak. Melalui perancangan keuangan, kita dapat mengenal pasti cara-cara mengurus belanjawan, menabung dan membelanjakan wang dalam suatu tempoh pada masa tertentu. Selain itu juga, ia adalah panduan untuk membantu mencapai sesuatu matlamat yang diimpikan pada masa hadapan. Sehingga Mei 2011, FOMCA dengan kerjasama Bank Negara Malaysia telah menganjurkan sebanyak 101 program latihan pengurusan keuangan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak dengan bertujuan untuk mendidik pengguna berkaitan dengan perancangan keuangan dan pengurusan keuangan terutamanya bagi pekerja muda. Jangan biarkan ayam disambar helang, padi di tangan menjadi lalang. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, cetusan idea saya yang pertama menentukan matlamat keuangan. Matlamat keuangan mencerminkan wawasan dan arah tuju yang kita hendak lakukan dengan wang yang kita perolehi. Dengan menentukan matlamat, kita akan menyimpan dan membelanjakan wang dengan berhemah mengikut kaedah yang ditetapkan supaya matlamat kita tercapai. Perancangan keuangan merupakan suatu ekspresi tentang apa yang paling penting. Contohnya, membeli rumah, membeli kereta, berkahwin, pendidikan anak-anak, percutian dan sebagainya. Dengan menentukan matlamat akan memberi dorongan dan insentif supaya kita bijak membuat perancangan keuangan. Terdapat 3 matlamat yang penting dalam kehidupan iaitu matlamat jangka pendek dilakukan dalam tempoh yang terdekat. Matlamat jangka sederhana dibuat dalam tempoh 1 hingga 5 tahun dan matlamat jangka panjang pula iaitu perkara yang boleh dicapai tetapi memerlukan jangka masa yang panjang, contohnya 5 hingga 10 tahun. Beralih kita ke cetusan idea yang kedua, menjejaki ke mana perginya wang anda. Ada kerja, ada gaji. Tetapi ke mana perginya ganjaran itu jika tidak diurus dengan sempurna? Kehendak manusia tidak terbatas. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jika diikutkan hati, semua benda nak kita beli. Aku dah ada BlackBerry, tetapi apa salahnya aku try pula iPad? Inilah bisikan hati yang mengajak manusia berbelanja tanpa sekatan. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Sekiranya anda membuat perancangan untuk berbelanja dengan bijak, matlamat anda akan mudah tercapai berbanding apa yang anda jangkakan. Walau bagaimanapun, sebelum membuat rancangan perbelanjaan, anda perlu menjejaki dahulu ke mana perginya wang anda. Bijak pandai mengatakan kita tidak merancang untuk gagal, tetapi ramai yang gagal untuk merancang. Perancangan keuangan bukan sahaja memberi gambaran
tentang kedudukan keuangan terkini, tetapi memberi gambaran hala tuju masa hadapan. Merancang keuangan sebenarnya melibatkan masa hadapan kerana pada masa hadapan kita tidak tahu berkemungkinan yang akan berlaku sama ada baik atau buruk. Sediakan payung sebelum hujan. Hal ini bukan bertujuan untuk mengekang perbelanjaan anda, tetapi untuk mengenal pasti hala tuju perbelanjaan anda. Dengan langkah ini, anda akan mengetahui di mana anda membelanjakan wang anda, berapa banyak anda berhutang pada setiap bulan dan berapa banyak wang yang masih tinggal pada akhir bulan. Cetusan idea saya yang ketiga bersandarkan kata kunci menilai cara anda berbelanja. Banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Pelbagai cara manusia membuat perancangan keuangan masing-masing. Tetapi matlamat dan hala tuju mesti dicapai. Walau bagaimanapun, jika anda mendapati anda tidak mempunyai sebarang baki pada akhir bulan, maka eloklah menilai cara anda berbelanja. Anda perlu meneliti senarai perbelanjaan anda untuk memastikan perbelanjaan anda benar-benar perlu. Contohnya, barangan keperluan rumah. Apa salahnya kita gunakan jenama yang murah tetapi mempunyai fungsi yang sama? Pepatah, biar papa asal bergaya tidak perlu kita amalkan. Berbelanjalah mengikut kemampuan sendiri. Kemudian, kena pasti tabiat berbelanja anda yang tidak sihat. Contohnya, menggunakan wang simpanan untuk membayar bil semasa, melengah-lengahkan pembayaran bil-bil semasa dan membuat pinjaman baru untuk melunaskan pinjaman lama. Cetusan idea saya yang keempat, menulis rancangan perbelanjaan. Perbelanjaan yang dirancangkan seeloknya dicatat sebagai panduan supaya kita tahu ke mana wang kita mengalir dan di mana yang dibelanjakan. Rekodkan aliran wang masuk dengan wang keluar. Kemudian di akhirnya tolakkan wang masuk dengan wang keluar. Adakah masih berbaki? Bank Negara Malaysia telah menghasilkan buku wang saku untuk pelajar sekolah supaya dapat mempelajari dan mengamalkan perancangan keuangan pribadi dengan merekod wang masuk, perbelanjaan dan simpanan. Melentur buluh, biarlah dari lebungnya. Manakala bagi golongan dewasa dan ahli keluarga pula, buku perancangan dan penyata keuangan dihasilkan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perancangan keuangan pribadi di peringkat isi rumah. Nampaknya saya semakin hampir ke nokta terakhir. Ternyata hujah-hujah saya menunjukkan bahawa matlamat dan langkah-langkah perancangan keuangan yang bijak dan efektif dapat menjamin kehidupan yang cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Fikri bin Harun. Tenang ya. Selepas menguraikan panjang lebar tentang matlamat dan langkah-langkah perancangan keuangan, soalan saya sebagai seorang pelajar, apakah matlamat perancangan keuangan untuk diri anda yang paling utama? Sebagai seorang pelajar, apakah matlamat perancangan keuangan bagi diri anda yang paling utama? Terima kasih atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Berdasarkan persoalan itu, saya akan cerahkan persoalan ini kepada satu mekanisme utama, iaitu yang pertama, tahu membezakan antara keperluan dan kehendak. Terdapat banyak perkara yang kita inginkan dan kehendaki, tetapi hanya segelintir sahaja yang kita perlu. Contohnya, kehendak yang kita ingin tetapi tidak semestinya kita perlu. Manakala keperluan adalah sesuatu yang kita perlu dan wajib ada, malah anda tidak boleh hidup tanpanya. Contohnya, pakaian, tempat tinggal, makan dan minum. Konklusinya, saya akan menghiburkan para hadirin dengan sebuah lagu. Dengar ya hadirin. Ngapa biar semak, ngapa biar semak, tanah sekakang kering, ngapa biar semak, tanah sekakang kering, ngapa biar semak. Kenapa tanah menjadi sekakang kera? Dek, kerana tiada modal untuk diusahakan. Kenapa tiada modal untuk diusahakan? Dek, kerana tiada perancangan keuangan yang sistematik dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahawa perancangan keuangan amat penting dalam kehidupan kita semua.
Jangan biarkan nasi menjadi bubur dan terhantuk. Baru nak terngada. Sekian, anak bumi khazanah alam mengundur diri.